Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 25 Julai. Penghasilan produk tempatan berasaskan buluh dilihat mampu berkembang maju di negeri ini sekaligus berupaya meningkatkan ekonomi negeri dan membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat seperti yang diusahakan di Pusat Kraftangan Sabah PKS Keningau. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, selain buluh, pelbagai lagi sumber semula jadi di negeri ini boleh diinovasi menjadi produk tempatan, khususnya kraftangan. Beliau berucap demikian semasa merasmikan bangunan asrama PKS di Keningau. Dalam pada itu, Datuk Jeffrey yang juga Ahli Parlimen Keningau berkata, pembinaan bangunan asrama ini memperlihat komitmen kerajaan dalam penyediaan kemudahan kepada para pelatih, khususnya yang menanggung kos sewa rumah jangka panjang. Asrama 3 tingkat bernilai 17.67 juta ringgit ini mempunyai 2 blok lelaki dan wanita yang mampu menempatkan seramai 200 penghuni dalam satu-satu masa. Setiap blok asrama dilengkapi 23 buah bilik dengan kemudahan surau, ruang dobi serta pantry. Rakyat dan pihak berkaitan diseru aktif memain peranan membantu memperkasa serta memelihara seni dan budaya di Sabah yang tidak ternilai harganya. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata khazanah berkenaan merupakan pemangkin kepada sektor pelancongan negeri dan perlu dijaga agar dapat diwarisi generasi masa hadapan. Sabah yang mempunyai 35 etnik dan 217 sub-etnik memberikannya kelebihan dalam mengetengahkan lebih banyak produk pelancongan, seni dan budaya. Ia juga disifatkan elemen penting menentukan kejayaan sesuatu bangsa dan menjadi ciri utama mengikat tali persaudaraan seluruh lapisan rakyat. Justru menurut Datuk Haji G, Kerajaan Negeri akan terus komited melaksana dan memperkasa pelbagai program memartabat warisan seni budaya. Demikian ucapannya dalam majlis penutupan program kesenian dan kebudayaan Rumpun Etnik Bajau Sama peringkat Zon Pantai Timur di Semporna. Teks ucapan dibacakan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Program 4 hari ini diisi dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan busana tradisional Eagle Junior Star dan pertandingan memasak. Masyarakat diajak untuk terus memberi sokongan moral kepada golongan autisma dan ahli keluarga golongan berkenaan. Sokongan itu penting agar mereka tidak berasa tersisih selain memberi suntikan semangat kepada mereka untuk mengharungi kehidupan seperti insan lain. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, golongan autism memiliki kemahiran tersendiri dalam pelbagai bidang yang wajar dihargai dan dipromosi kepada dunia luar. Antaranya dalam bidang seni lukis, seni muzik dan suntingan visual video. Demikian ucapannya dalam Majlis Art for Autism di Kota Kinabalu. Teks ucapan dibacakan pegawai khasnya Dr. Jeremiah Daniel VUV. Dalam pada itu, Datuk James berharap penganjuran program Art for Autism yang berlangsung bermula 22 hingga 29 Julai dapat menjadi platform terbaik mengetengahkan hasil karya golongan autism kepada masyarakat sekaligus mengembangkan bakat seni golongan berkenaan. Kerjasama pelbagai pihak penting dalam usaha meningkatkan minat pelajar khususnya di kawasan luar bandar terhadap pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Ini kerana ia akan menjadi cabaran besar dalam mewujudkan tenaga pakar dan berkemahiran tinggi pada masa hadapan sekiranya tidak ramai pelajar berminat dalam pendidikan STEM. Kita juga sebagai pimpinan harus mengambil kira tentang para penting untuk mempertingkatkan bidang sains, teknologi dan inovasi ini di kawasan luar bandar, dan saya sendiri akan bekerjasama dengan pihak PPD ataupun agensi-agensi yang terlibat bagaimana kita mempertingkatkan minat STEM ini di kalangan pelajar sekolah rendah dan menengah. Samad ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program STEM Fiesta Eksplorasi STEM PPD Beluran di Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Beluran.
Beliau yakin kekurangan fasiliti bukan penghalang untuk pendidikan STEM dilaksana di luar bandar. Mengenai Fiesta berkenaan, Samad berkata ia menjadi langkah awal menggalakkan pelajar menceburi pendidikan STEM. Sementara itu, Pegawai Pendidikan Daerah Beluran, Sarif Mahadas Sarif Atar berkata, pihak sekolah akan sentiasa memberikan komitmen dalam membantu pelajar seiring revolusi pendidikan masa kini. Komitmen kami lah untuk memastikan bahawa anak-anak luar bandar, khususnya di daerah Beluran ini, mendapatkan pendidikan bertaraf dunia dari sudut kandungan dan juga kaedah pembelajaran, termasuk juga dalam bidang sains dan teknologi. Sifat malu dan takut membuat pemeriksaan awal kesihatan diri perlu dikikis semua lapisan masyarakat, khususnya wanita. Ini kerana stigma sedemikian telah menyebabkan ramai wanita tidak menyedari telah menghidap penyakit berbahaya seperti kanser pangkal rahim dan payudara. Perkara ini dinyatakan Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak. Katanya melalui pemeriksaan kesihatan, rawatan awal boleh diberikan kepada pesakit sebelum ianya merebak dan membawa maut. Beliau berucap merasmikan program Jerayawara Kasih Keluarga Madani PK@LPPKN, kawasan Dun Sok dan Nabawan serta kempen kesedaran kanser reproduktif wanita WK di Dewan Serbaguna Pekan Daerah Kecil Sok, Keningau. Datuk Julia yakin melalui program yang dianjurkan ini sudah tentunya memberi pelbagai pengetahuan bermanfaat, antaranya meningkatkan kesedaran masyarakat tentang penjagaan kesihatan dan isu-isu keselamatan. Tambah beliau, Mutiara GRS dan LPPKN akan terus bekerjasama menganjurkan program seumpama dalam usaha meningkatkan ilmu dan kesedaran masyarakat. Program cabaran troli pengguna sempena sambutan Hari Pengguna 2023 antara inisiatif Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dalam memberi pendedahan mengenai isu kepenggunaan kepada orang ramai. Di Sabah, cabaran yang diadakan sempena Hari Pengguna Peringkat Negeri baru-baru ini berjaya menarik penyertaan 40 kumpulan. Setiap kumpulan diwakili 3 orang peserta dan diberikan masa sejam untuk melengkapkan cabaran masing-masing. Cabaran troli pengguna di Sabah ini dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu kategori orang awam dan kategori pelajar IPT. Bagi memastikan kelancaran cabaran ini, kumpulan pelajar IPT dilepaskan terlebih dahulu, disusuli kategori orang awam selepas tamat masa sejam yang ditetapkan kepada kumpulan pelajar IPT. Setiap kumpulan perlu melalui beberapa cabaran, antaranya stesen jom membeli, stesen kuis kepenggunaan dan stesen khotbah. Diorang kena cari barang-barang ni ikut daripada apa yang arahan kita berikan lah. So objektif yang paling hujung kita mahu pengguna ni dia tahu berbelanja. Contohnya kita akan bagi diorang RM100. So dengan RM100 tu apa yang barang diorang boleh beli. Diorang kena bijak berbelanja lah. Sejumlah wang diperuntukkan kepada para peserta. Untuk memenangi cabaran ini, mereka perlu mencari dan membeli barangan mengikut nilai wang yang ditetapkan serta menjawab semua soalan sebelum bergerak ke petunjuk seterusnya. Para peserta nyata teruja dengan cabaran yang disediakan dan memahami tujuan penganjuran program ini. Untuk cabaran troli ini, kita diajar sebagai pengguna yang bijak, di mana barang keperluan dan juga barang-barang yang ada diskaun. Begitu juga kita disarankan untuk membeli barangan buatan Malaysia dan barangan tempatan. Program ini dianjurkan oleh KPDN Negeri Sabah untuk menguji bagaimana cara orang berbelanja di dalam pasaraya, bagaimana cara orang membeli barangan, untuk melihat itu tarik-tarik, luput dan apa semualah yang mana dalam arti lain dia menguji seorang pengguna bagaimana membeli barangan sebagai pengguna yang bijak pada hari ini. Cabaran tu ada 5, jadi banyak benda yang perlu dibagi-bagikan kepada setiap ahli lah. Lagipun mau kejar masa lagi sebab sejam saja kena bagi. Jadi mau bagi-bagi tugas siapa yang jaga troli, siapa yang cari barang. Lepas tu mau search di internet lagi. Manfaat yang saya dapat dari aktiviti ini,
para pengguna haruslah berbelanja dengan bijak. Pemenang ditentukan berdasarkan ketepatan, penjimatan dan kepantasan dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Saya harap dengan program ni orang awam akan mula belajarlah berkenaan ilmu-ilmu kepenggunaan, terutamanya macam mana mau perbanding harga, macam mana mau pilih produk yang okey, yang boleh diorang dapat banyak dengan harga yang berpatutan. Pemenang tempat pertama hingga ketiga akan mewakili Sabah ke cabaran troli pengguna peringkat kebangsaan di Kuala Lumpur pada 27 hingga 30 Julai ini. Ternyata program ini bukan sahaja memberi pendedahan kepada peserta mengenai hak sebagai pengguna, malah cara mendapatkan maklumat produk dengan betul, membuat perbandingan harga dan seterusnya memilih produk yang baik dengan harga berpatutan. Laporan Godfrey untuk RTM. Lebih 5,000 orang dijangka hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri di Jalan Tun Fuad Steven, Kota Kinabalu pada 31 Ogos nanti. Menurut Setiausaha Induk Urus Setia Sambutan Hari Kebangsaan peringkat negeri, Datuk Muhammad Sofian Alfian Nair, pelbagai acara menarik disusun atur bagi menarik orang ramai. Antara aktiviti bakal diadakan acara perbarisan lebih 200 kontingen terdiri unit beruniform, agensi kerajaan dan bukan kerajaan selain acara flypast iaitu pertunjukan aset udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Kita mengawal-awalkan pada seluruh rakyat Sabah khususnya yang tinggal berdekatan dengan Bandar Kota Kinabalu untuk hadir bersama untuk meraihkan serta memeriahkan lagi acara ini. Sebelum ini kita adakan di Padang Merdeka secara skala kecil. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Dato' Mahiruddin di Istana Seri Kinabalu. Terdahulu, Tun Johar turut menerima kunjungan hormat daripada Parti Progresif Sabah SAPP Zon Kota Kinabalu dan Sandakan. Baik, perkembangan berita pagi Sabah edisi Selasa 25 Julai berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama Berita RTM. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Saya Suaran Shah, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum, salam hormat. Sahih paling laris, update tanpa halangan baris, bengkok kami garis.